Ketokohan Nabi Muhammad sebagai pembangun ekonomi. Kajian kes sejarah tingkatan 1 yang disediakan oleh Alia Nailias dari kelas 1A2. Penyataan masalah. Mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai pembangun ekonomi. Persoalan kecil. 1. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW membangunkan ekonomi masyarakat Arab? Kedua, apakah perbandingan ekonomi masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam? Ketiga, jelaskan kesan ekonomi masyarakat Arab setelah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, objektif kajian. Saya menjalankan kajian ini bagi mengkaji tentang ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pembangun ekonomi. Melalui kajian ini, saya dapat memenuhi objektif berikut. Pertama, mengenali latar belakang Nabi Muhammad SAW sebagai pembangun ekonomi Islam. Kedua, mengetahui ciri-ciri ekonomi berlandaskan ekonomi Islam. Ketiga, mengenal pasti kejayaan ekonomi berlandaskan Islam yang digunakan sehingga ke hari ini. Seterusnya, kaedah kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa kaedah. Antaranya ialah rujukan buku teks, kaedah melayari internet dan kaedah audiovisual. Seterusnya adalah dapatan kajian. Saya peroleh 1. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW membangunkan ekonomi masyarakat Arab? Baginda menggalakkan hubungan luar dengan semua negara. Baginda juga menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip Islam. Baginda juga menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar serta menggalakkan penubuhan pasar Suq Al-Aqsa sebagai tempat berjual beli. 2. Apakah perbandingan ekonomi masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam? Sebelum, puak Quraisy mengenakan tekanan terhadap kaum Badui, menjual berhala dan mengamalkan amalan riba serta menipu. Selepas, Nabi Muhammad SAW menggalakkan amalan jujur tanpa penipuan dan penindasan. Baginda juga memperkenalkan dasar ekonomi Islam dan menghapuskan riba. Terakhir, jelaskan kesan ekonomi masyarakat Arab setelah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kesannya adalah Rasulullah mendidik mereka agar berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Rasulullah memperkenalkan institusi Baitul Mal, institusi kewangan. Baginda juga menggalakkan pertanian dan perdagangan serta memperluaskan pembinaan empangan dan kemudahan asas lain. Kesimpulan dan cadangan. Saya dapat mengetahui tentang cara Nabi Muhammad SAW membangunkan ekonomi dengan prinsip Islam. Iktibar yang diperoleh daripada kajian ini, kita perlulah membangunkan ekonomi tanpa mengamalkan amalan riba serta menegak penindasan dan penipuan semasa berniaga. Cadangan saya ialah saya mencadangkan agar kerajaan melaksanakan langkah-langkah yang sejajar dan strategik secara berterusan untuk memperkasakan amalan ekonomi terutama di Malaysia. Tujuan ini adalah dengan menerapkan dan merakyatkan kefahaman pengagihan semula harta kekayaan dalam masyarakat, seperti memenuhi keperluan asasi semasa masyarakat, membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menjana sektor ekonomi negara. Akhir sekali, rujukan. Saya telah membuat rujukan seperti merujuk buku teks, melayari internet dan menonton video. Saya telah mencatatkan maklumat berkaitan dengan buku tersebut seperti nama penulis, tahun dan penerbit. Saya juga telah mencatatkan laman web yang digunakan serta URL dan link YouTube.